Aduh, lupa pula. Okey. Respon. 198900. Okey, 198900. Okey, unit dia. Unit dia. Okey, ni kg dengan kg -1 ni boleh potong kan? Sebab ni 1 tambah -1. 1 tambah -1 berapa? 1 tambah -1 kosong lah. So boleh potong. Yang ni darjah Celsius -1 dengan 1. -1 tambah 1 pun kosong. So boleh potong lah darjah Celsius -1 dengan darjah Celsius ni. So yang tinggal adalah unit joule. Okay. Tenaga haba memanglah unit dia joule Apa-apa tenaga pun unit ni adalah joule. Joule. Simbol dia J. Okay. Next. Dah dapat tenaga joule ni, tenaga haba ni. So nanti boleh masuk dalam formula yang ni Power sama dengan E/T kan. Okay, so kita pun masuk formula power sama dengan E/T. So nak cari T sama dengan E/P. Okay, T tu time. So heat energy 198900 joule bahagi dengan power. Power dia berapa tadi? 600 watt. Okay, 600 watt. Dapatlah. Kira dapat berapa? 331.5 saat. Okey, 331.5 saat. Okey, unit dia saat sebab ini formula fizik. Semua pakai unit SI. Standard International kan, unit SI. So kalau dah pakai unit SI memang dalam tu semuanya unit SI. Okey, joule, okey, unit SI, okey. Ni saat lah jadinya. Masa dia saat, okey, bukan minit. Okey. Next. Kejap cikgu nak cakap apa kejap Power, joule, saat, satu. Okey, cikgu nak explain kenapa boleh jadi saat kan. Okey, sebab yang atas tu 198900 joule. Yang bawah tu 600 watt tu sebenarnya adalah kalau dia punya ni unit dia 600 joule saat -1. Itulah watt, okey. Unit watt, okey, unit watt ni joule saat -1. So bila potong joule atas dengan joule bawah tu yang jadi saat tu, okey. Saat -1 bawah ni atas jadilah saat. S, okey. Second. Okey, so dah buat dah Q. Okay, next R. R pun sama juga formula dia. Buatlah macam tadi. Okey. Buat dulu, kira dulu. E sama dengan MC theta. Okey, dia setengah tu dia buat Q. Dia buat simbol Q. Okey, samalah Q. QE. Okey, kira dapat berapa? Mass untuk GSIM untuk R berapa? 2.5. Sekejap, mana ke? Okey, 2.5. Lepas tu muatan haba tentu R 900. Okey, 900. Perubahan suhu dia samalah tadi kan. Suhu awal dia 30, suhu akhir dia 200 kan. So suhu tinggi tolak suhu rendah dapatlah 170. Kira dah dapat berapa? Respon. Respon le. Okey, 382. Okey, 382,500 joule. Okey, lepas tu nak kira ni time, masa kan. Samalah formula dia pakai ni kan. P sama dengan E/T. So nak cari T sama dengan E/P. So E tenaga haba, heat energy, E tu energy 382,500 joule bahagi dengan power dia berapa? Power dia 1200 watt.
Okey. 1200 watt. Nah, dapat berapa? Bahagi dapat berapa? 382,500 bahagi 1200. Respon. Ya, betul. Dapatlah 318.75 saat. Okey. Settle. Plat apa ni? Plat pemanas R. Okey, next. Kita buat pula ni. Plat pemanas S. Sama juga. E sama dengan MC theta. So, M dia. Mana M? M ni. Tu bukan M. Tu muatal bertentu. M. Jisim. M mass 4 kg. Mass 4 kg kan. Lepas tu muatal bertentu 400. Lepas tu perubahan suhu 170. Okey, dapat berapa? Respon. Okey, 272,000 joule. Lepas tu nak kira time E per P. Okey, so berapa? 272,000 joule bahagi dengan power. Mana power dia? Power dia 900. 900 watt. Dapat berapa? Ya, betul. 302.22 saat. Okey, sudah kira dah untuk setiap pemanas. Okey, jadi pemanas Q dia mengambil masa. Sekejap pemanas Q dia mengambil masa 331.5 saat. Lepas tu pemanas A pula dia ambil masa pemanasan itu nak panaskan roti canai tu 318.75 saat. Pemanas S dia ambil masa pemanasan nak panaskan roti canai 302.22 saat. So, kamu nak guna pemanas yang mana? Q ke A ke S? Kalau nak bagi roti canai tu cepat panas. Ya, jawapannya S. Okey, so berjawablah kat situ soalan ni. Berdasarkan jawapan, plat pemanas manakah yang paling sesuai untuk panaskan roti canai? S. Okey, sebab apa? Respon. Sebab Masa yang diperlukan untuk panaskan roti canai. Singkat. Okey. So, masa untuk panaskan roti canai singkat. Okey. Boleh. Masa lebih cepat untuk panas pun boleh. Masa pemanasan dia lebih cepat pun boleh. Okey. Setelah soalan struktur soalan struktur bahagian A. Next kita masuk soalan esei. Okey, soalan esei. Soalan esei dia ada dua, iaitu soalan nombor 9 dan nombor 10. Selalu nombor 9 ni untuk form 4, nombor 10 ni untuk form 5. Okey, dia pilih salah satu. Tapi kalau kamu rajin nak buat nak buat semua soalan, nak buatlah. Waktu exam, dia akan pilih yang markah paling tinggi lah. Dia akan pilih markah yang terbaik. Kalau banyak masa buatlah semua soalan Tak apa, lambat lagi kan SPM. Budak form 5 tahun ni pun tak tahu bila SPM. Okey, nombor 9. Rajah 9.1 menunjukkan seorang budak perempuan A, jisim dia berapa? 35 kg. Lepas tu seorang budak lelaki 40 kg. Berdiri di atas sebuah papan luncur yang pegun. Okey, dia pegun dia statik je. Maksudnya dia tak adalah dia punya laju dia. Okey. Laju dia kosong. Okey, ni rajah 9.2 pula. Okey, ni rajah 91 kan pegun. Kalau rajah 9.2
Masing-masing tu buat apa? Budak perempuan dengan budak lelaki tu menolak antara satu sama lain. Menyebabkan laju budak perempuan ni dia pergi ke kiri 4 meter per saat. Budak lelaki ni dia pergi ke kanan 3.5 meter per saat. Okey, soalan tanya, apakah yang dimasukkan dengan kelajuan? Okey. Ni apa ni, kelajuan ni maksudnya laju tau, laju. Kita ada belajar dua benda kan, iaitu apa? Kamu ada belajar laju dengan had laju. Ada beza kan? Ingat tak? Laju dengan had laju. Speed ni laju. Kalau had laju ni, had laju velocity. Velocity had laju. Okey, kalau soalan tanya laju, formula dia apa? Jarak per masa. Ingat tak? Tapi kalau had laju, siapa ingat? Kalau had laju apa formula dia? Sesaran bagi masa. Sesaran per masa. So ada beza tau, laju dengan had laju. So bila jarak ni dengan apa beza laju dengan had laju pula? Okey, laju jarak per masa. Jadi dia kuantiti apa? Skala ke vektor? Siapa ingat? Kamu dah belajar ke kuantiti skala dengan vektor? Ada kan? Ada. Okey. Kuantiti apa ni? Kalau laju kuantiti dia kuantiti skala. Skala tu maksudnya dia ada magnitude sahaja. Dia ada magnitude sahaja tapi dia tiada arah. Okey? Kalau had laju, dia bukan kuantiti skala, dia kuantiti apa? Vektor. Kuantiti vektor. Maksudnya dia ada magnitude. Magnitude tu ni lah, ni 3.5, 4 tu magnitude, okey. Dia ada magnitude dan juga arah. Okey. Itulah bezanya kuantiti skala dengan kuantiti vektor. So laju ni kuantiti skala, okey, sebab dia ada magnitude sahaja. Sebab jarak kan, jarak dia ada magnitude je. Tapi kalau had laju dia kuantiti vektor. Sebab dia ada magnitude dengan arah. Sebab apa? Sebab sesaran ni dia ada arah dia. Faham? Kan cikgu dah ajar kan? Benda ni. Antara jarak dengan sesaran. Okey. Tengok baliklah handout yang cikgu bagi tu kan. Okey. So apakah yang dimasukkan dengan kelajuan? Kelajuan tu dia tanya laju lah. Dia bukan tanya had laju. Dia tanya laju. So apakah masuk laju? Jadi kamu dah tahu dah formula laju apa? Jarak per masa. So kamu boleh jawab macam ni je. Laju ialah, kamu salin balik je. Jarak. Lepas tu yang ni per kan? Per masa. Dapat 1 markah. Senang tak? Senang tak fizik? Senang je kan? Tu cikgu kata dalam formula fizik ni boleh explain, boleh terangkan macam-macam. Maksud pun. Aku dah tak perform fizik. Okay. So kamu boleh jawab macam tu, laju ialah jarak per masa. Macam tu je dah 1 markah. Ataupun kamu boleh buat pakai guna formula. Kamu boleh buat macam ni. Kalau nak guna formula tu boleh buat macam ni. Laju ialah jarak. Lepas tu kamu buat macam ni per masa. Macam ni pun boleh juga 1 markah. Ataupun kamu nak ayat yang lebih nampak macam ayat ni sikit, macam apa high level sikit, kamu boleh buat macam ni. Laju ialah, okey, kan dia per masa kan. So kalau per masa ni dia berkaitan dengan kadar kan. So kadar perubahan jarak. Macam ni pun boleh gak 1 markah. Nak senang buat je ni je lah, jarak per masa. Nak lagi senang ni, pakai formula je. Tapi kena tulis jarak per masa Dia tak boleh buat macam apa, laju ialah apa, kamu buat S per T. Ni tak boleh. Pakai simbol tak boleh. Dia kena guna perkataan. Okay, jarak per masa. Faham ke? Faham. Ayat nak nampak pandai.
Oh, kadar siapa cakap ayat nak nampak pandai ni. Okey. Okey. So itulah cara nak jawab maksud. Okey. Kalau soalan tanya apa maksud had laju pula? Macam mana? Apa maksud had laju? Ni laju tau, kelajuan ni laju. Kalau had laju, kamu jawablah. Had laju ialah ni. Sesaran permasa. Sesaran permasa ataupun kamu tulis je formula. Had laju ialah. Kamu tak boleh buat macam ni sama dengan macam ni tak boleh. Kamu kena tulis had laju ialah. Macam ni kan, tulis kataan ialah. Dia tak boleh buat sama dengan. Ataupun kalau nak bagi ayat nampak pandai apa? Had laju ialah ayat high level apa? Kadar perubahan sesaran. Kadar perubahan sesaran. Macam tu je lah. Boleh? Okey. Next. Kita pergi ni pula soalan B. Section B kan, soalan nombor 9 dengan 10 tu. Section B je soalan dia senang dapat markah. Sebab apa? Dia macam soalan budak tadika. Macam kenapa macam budak ni ada tadika? Sebab dia ada soalan ni. Perbandingan. Dalam fizik dia suka tanya soalan perbandingan. So perbandingan ni lah yang boleh tolong dapat markah. Okey. So dia dah apa ni? Perhatikan rajah 91 dan 9.2 bandingkan. Perbandingan. Dia suruh bandingkan jisim budak lelaki dan budak perempuan. So dia suruh bandingkan jisim. Okey, tu aspek apa? Perbandingan yang pertama. Perbandingan yang kedua pula dia suruh bandingkan laju awal. Nombor 2. Perbandingan yang ketiga dia suruh bandingkan laju akhir. Dah buat perbandingan nanti buat apa? Buat hubung kait. Hubungan jisim dan laju akhir. Hubungan tu yang cikgu ajar hari tu lah hubungan. Dia sama je macam soalan yang structure yang kita buat tu. Hubungan apa? Ada perkataan semakin kan. Lepas tu apa pula? Nyatakan prinsip fizik yang terlibat. So ada 5 benda kan. Tu yang dapat 5 markah tu. Okay, kita pun buatlah perbandingan. Kat mana nak conteng perbandingan? Tak ada ni pula. Cikgu conteng kat sini lah. Tak ada ni lah. Sekejap Okay, kat atas ni. Okay. So cara nak buat perbandingan soalan macam ni kena buat jadual. Okay, barulah pemeriksa tu tak pening. Okay, so buat jadual. Macam ni. So dia nak apa ni? Perbandingan. Perbandingan apa? Jisim. Antara apa? Budak lelaki dengan budak perempuan kan. So nak perbandingan antara budak lelaki. Lepas tu dengan budak perempuan. So dia suruh buat perbandingan jisim. Lagi kedua perbandingan laju. Ni laju awal. Laju awal. Lepas tu perbandingan laju akhir. Macam tu je. Boleh? Okay, kita tengok jisim budak lelaki dengan budak perempuan. Mana tadi? Ni. Jisim budak perempuan 35 kg. Jisim budak lelaki 40 kg. So itulah perbandingan dia. Tapi dalam ni perbandingan kamu tak boleh tulis nombor kalau kamu tulis nombor salah. Kamu buat budak perempuan tu 35 kg kan. Lepas tu budak lelaki 40 kg. Kalau macam ni salah. Sebab perbandingan dia mesti nyatakan apa? Nyatakan sifat. Maksudnya sifat tu tinggi ke, okey? Rendah ke, besar ke, kecil ke. Faham tak? So tak boleh buat lah yang nombor-nombor tak boleh buat. Tapi budak macam tu lah dia careless dia buat nombor kan. Tu yang salah tu.
Tak ada markah. Okay, so dah tahu kan tadi budak lelaki tadi berapa? 40 kg. Budak perempuan jadi 35 kg. Jadi budak lelaki jisim dia apa? Tinggi ke rendah? Respon. Laki tinggi. Tinggi. Okey, budak lelaki tinggi jisim dia. Budak perempuan rendah. Rendah. Macam itulah cara nak jawab. Okey, baru betul. Okey. Okey, next. Laju awal. Tadi dia kata laju awal mana? Ni. Rajah 91 ni kan. Waktu ni mereka pegun. So kalau pegun, laju awal dia kosong, betul tak? Okey, tapi Kosong. boleh ke nak tulis kosong kat sini? Tak. Tak boleh. Tak boleh. Sebab dia tak boleh nombor, dia kena buat ni sifat. Okey, tapi disebabkan dua-dua ni kosong, kan dua-dua ni kosong. So kamu tulis je laju awal dia sama. Samalah. Sama-sama kosong kan? Sama. Macam tu je. Itulah cara nak jawab. Kalau nampak magnitude nilai dia sama, kamu buat je sama. Satu markah. Faham? Okey. Lepas tu laju akhir. Okey. Laju akhir pula. Tadi laju akhir perempuan ni 4. Laju akhir lelaki ni 3.5. Boleh ke tulis nombor? 3.5 ni 4. Tak boleh kan? Kena buat sifat. So 3.5 tu buat apa tu? Laju akhir dia adalah rendah. Okey. Rendah. Yang ni perempuan tu tinggi. Macam itulah cara nak buat perbandingan. Okey. Tapi biasalah cakap 10 kali pun budak-budak dan budak form 5 tu pun dia akan buat nombor. Tak tahu apa pasal. Okey. Lepas tu dah buat perbandingan. Nanti buat hubungan. Hubungan antara apa ni? Jisim dan laju akhir. Bolehlah buat hubungan dia, betul tak? Semakin apa? Siapa nak try? Respon. Semakin. Okey lah cikgu bagi. Semakin apa ni? Tak tahu. Hubung kait. Semakin bertambah jisim. Okey, semakin bertambah jisim. Semakin bertambah laju akhir. Semakin tengok betul bertambah ke ni? Semakin berkurang. Semakin berkurang laju akhir. Tu pun selalu juga tu budak buat salah. Dia dah buat perbandingan betul, lepas tu bila buat hubungan salah. Dah tak dapat markah. Padahal kat sini 5 markah ni, tinggi tu. Okey. Okey. Semakin bertambah mana tadi? Kenapa tak boleh tulis je? Tak nak tulis ni. Okey, semakin bertambah jisim ataupun semakin tinggi jisim, semakin berkurang. Semakin berkurang laju akhir. Macam ni. Ataupun kamu nak buat yang ni pun boleh, semakin rendah jisim, semakin tinggi laju akhir. Pun boleh juga. Okey. Salah satu. Okey, next. Lepas tu dia nyatakan apa? Prinsip fizik yang terlibat. Ni prinsip apa kelas? Ada satu nama tu prinsip apa ni yang berkaitan dengan pelanggaran ni lah. Pelanggaran Momentum. Ya, prinsip apa prinsip momentum. Nama penuh dia apa? Prinsip mana tadi? Ni memang berkaitan dengan momentum ni. So nama dia apa? Prinsip keabadian momentum. Ya, prinsip keabadian momentum. Okey, dapat satu markah. So 1, 2, 3, ini 4, ini 5 kan, 5 markah. Benda ni memang kena skor. Siapa tak skor memanglah cikgu hangin. Kalau budak-budak yang tak skor tu lah. Kamu exam dulu lagi kan? Tak tahu bila exam. Bila exam? Tak tahu. Form 4 exam tu ya pakai yang Selangor punya tu. Selaras Selangor. Itulah. Yang Selangor yang modul pintas tu. Dia Selaras Selangor. Tapi tak tahu bila.
Okey. Next, apa pula ni? Okey, Rajah 93 menunjukkan sebuah kereta berkelajuan tinggi melanggar satu penghalang. Okey, terangkan mengapa kereta itu mengalami daya yang tinggi. 4 markah tu maksudnya ada 4 lah. 4 punca, 4 sebab, 4 ayat. Okey. Macam mana nak buat? Kan cikgu kata dalam fizik ni yang penting formula kan. Okey, yang penting formula. Kalau kamu tahu dia punya formula, kamu boleh explain semua benda kan. Macam tadi kamu boleh explain apa? Dia punya maksud. Yang ni pun boleh explain ni juga. Mengapa kereta itu mengalami daya yang tinggi. So pakai formula apa ni? Yang berkaitan dengan benda ni. Kita boleh pakai formula F sama dengan MA. Betul tak? Daya kan, daya. Okey, so kenapa mengalami daya yang tinggi? Okey, kita boleh buat hubungan ni antara daya dengan ni A, pecutan. Tahu kan A tu pecutan? A tu acceleration. Okay, in English. Bahasa Melayu pecutan. Okay, kenapa kereta mengalami daya tinggi? Sebab dia mengalami ni lah. Pecutan dia pun apa ni? Tinggi ke rendah Ni hubungan apa ni? F dengan A ni hubungan apa? Hubungan berkadar langsung kan? Okay. Ni hubungan berkadar langsung. So kalau F dia tinggi, pecutan dia pun tinggi. Itulah dia. Okey. Sebabnya dia mengalami pecutan tinggi. Okey, satu markah. Okey, next. Nombor 2 pula. Mengapa kereta tu mengalami daya yang tinggi? Tadi buat hubungan dengan apa? Tadi kamu buat hubungan dengan pecutan. Okey, next kamu buat hubungan dengan ni pula. Kamu buat hubungan dengan M ni pula. Mana ke? M ni pula. M tu apa M? M tu apa? Berat. Bukan. Jisim. Itu Jisim berat. Mas. Okey, jisim, mass. Okey. Kalau berat lain, berat W. Weight, W, weight. Ni berat. Okey, kalau M ni mass, jisim. Okey, apa hubungan ni? Ni pun hubungan berkadar langsung. So, hubungan berkadar langsung kalau daya dia, force dia tinggi, dia punya jisim dia pun, apa ni? Hubungan berkadar. Kalau force dia tinggi, daya dia tinggi, jisim dia pun tinggi. Betul tak? Betul. Okey. So, kereta tu mengalami daya tinggi disebabkan jisim tinggi. Okey. Jisim tinggi. Satu markah. Dalam fizik dia boleh pakai point-point je. Dia tak payah guna perenggan ke apa kan. Tapi kalau biologi jawab kena guna perenggan. Tapi kalau fizik dia point-point je. Boleh ke? Okey, ni baru 2 markah. Okey, lagi 2 markah lagi. Macam mana? Okey, kita boleh expandkan lagi. Kita boleh kembangkan formula ni. Jadi F sama dengan M. Ni A ni pecutan kan? Pecutan ni apa? Had laju akhir tolak had laju awal kan? Bahagi masa. Betul tak? So kamu akan dapat formula F sama dengan ni M darab V, MV tolak M darab U, MU per T. Dapatlah formula ni pula. Betul tak? Okey. So kamu boleh buat kaitkan dengan apa ni? Daya dengan time, masa. Okey. Kenapa kereta tu mengalami daya yang tinggi? Kerana masa dia. Okey, ni hubungan apa ni? Songsang. Berkadar songsang. Okey. Ni nama dia hubungan berkadar songsang. Okey, so kalau daya dia tinggi maksudnya apa ni? Masa pelanggaran dia apa ni?
Rendah. 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 Ya, masa pelanggaran dia rendah. So kamu tulis kat situ. Masa kereta tu mengalami daya tinggi sebab masa pelanggaran dia rendah. Okey, 1 markah. Okey, dah dapat dah. Ni dengan masa. Lagi kita boleh buat hubungan ni pula. Daya dengan ni pula. MV tolak MU. Okey, MV tolak MU tu benda. Tapi ingat Momentum. ya betul. Perubahan momentum. Perubahan momentum. Okey, so apa hubungan daya dengan perubahan momentum ni? Berkadar apa ni? Berkadar terus. Ya, berkadar terus. So kalau daya dia tinggi, perubahan momentum dia pun tinggi juga. Okey. So kamu boleh jawab kat situ. Kereta tu mengalami daya tinggi sebab itulah perubahan momentum tinggi. 1 markah. Dah dapat 4 markah. Kan cikgu kata dalam formula fizik ni kita boleh terang semua benda. Betul tak? Yang penting kamu kena tahulah hubungan dalam formula fizik ni. Okay? Dengan simbol-simbol yang ada dalam formula fizik tu. Faham ke? Faham ke tidak? Faham. Okay, faham. Okay, next. Kita pergi ni pula. Okay. Rajah 4 menunjukkan sebuah kereta lama. Dia nak apa? Anda dikehendaki memberi cadangan untuk menambah baik ciri keselamatan pada kereta tersebut. Dengan menggunakan pengetahuan anda tentang gerakan, daya-daya dan sifat bahan, nyata dan terangkan cadangan berdasarkan aspek berikut. Dia nak ni. Dari segi lebar tali pinggang keledar nak macam mana lebar dia? Nak lebar ke tak nak lebar? Lepas tu bahagian belakang dengan depan kereta nak macam mana? Sistem brake nak macam mana? Dan juga benda-benda lain. Bayangkanlah kamu ni engineer kereta. Kereta apa? Dekat Pro 2. So kamu nak buat macam mana? Kelas nak habis lah. Nanti sambung lagi. Cikgu bagi link baru Boleh ke? Dah less than 1 minute. Boleh. Okay. Boleh. Nanti cikgu bagi link baru. Okay.